InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memperdalamkan istighfar kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita memperdalamkan istighfar kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah. Tapi kita masih lagi lemah, masih lagi banyak buat silap, banyak buat dosa. Dan insya-Allah kita sama-sama meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kita, keaiban kita, segala perkara-perkara yang Allah tidak suka yang ada pada diri kita sebagai penghalang hidayah, penghalang kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, taufiknya, hidayahnya, barakahnya, rahmatnya, penghalang kepada segala perkara yang membawa kepada kebaikan kita. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan diri kita ini, kelemahan kita ini sebagai penghalang kepada kebaikan, kepada taufik dan hidayahnya. Dan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kita memperdalamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita membersihkan niat kita, membersihkan tujuan kita, bahawa segala yang kita lakukan hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain daripada melainkan untuk mendapatkan redha Allah. Jadi kita ingin sama-sama memperbaiki segala bentuk motivasi-motivasi dorongan yang lain daripada Allah yang tak dapat redha Allah tadi. Dan mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita meningkatkan lagi perasaan rasa syukur kita dengan sayang kita. Kita rasa sayang kepada Allah. Kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita satu kekuatan, satu taufik, hidayah, dan kita rasa sayang kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah sama-sama kita tajdidkan syahadah kita bersama-sama dengan satu keazaman bahawa kita ingin memperbaiki diri kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki tajuk yang ketiga, siri yang ketiga daripada tajuk kita, tajdid ikhlas, yang merupakan salah satu daripada assignment untuk kita. Kalau kita ingin berada dalam keadaan yang mendekati Allah penuh dengan kekuatan, menghadapi ujian-ujian akhir zaman penuh dengan kekuatan. Saya
dimaklumkan di Malaysia, mungkin di tempat lain pun lebih kurang, bahawa virus COVID-19 sudah mula menular dengan varian yang baru, dan varian yang baru ni nampaknya kalau sebelum ni ramai yang takut dengan COVID-19, maka mungkin COVID-21 ni, tahun 21 ni yang baru ni, kita akan lebih takut lagi ataupun lebih gempar lagi, lebih digempar-gemparkan lagi lah. Jadi kita akan jadi seorang yang takut sehingga kita terlupa bahawa yang patut kita takut itu ialah apabila kita hidup dalam keadaan terputus daripada Allah. Kita hidup dalam keadaan tidak mendapat pertolongan Allah. Kita hidup dalam keadaan tidak dapat menegakkan iman dan Islam kita. Jadi itu yang lebih kita takut bila Allah tinggalkan kita. Bila Allah meninggalkan kita dalam hidup kita, membiarkan kita dalam hidup kita, itu yang lebih parah lagi. Jadi kita kena sentiasa membetulkan hati kita, fikiran kita, supaya yang kita takut itu ialah apabila kita tidak mendapat rahmat Allah. Bila kita tidak dapat kita kata hidayah Allah, barakah kehidupan ni, bila tidak dapat taufik daripada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita bimbang Allah tinggalkan kita. Allah tinggalkan kita. Jadi sebab itulah perkara yang pertama yang mesti kita sentiasa perbaiki dalam kehidupan kita ialah kita kena sentiasa merasakan bahawa apa pun yang berlaku kepada kita, tidak ada satu pun yang tidak sengaja. Tidak ada satu pun yang Allah tak tahu. Semua Allah tahu. Jadi sebab itulah apabila kita tidak benar-benar memahami akan hakikat bahawa segala-galanya daripada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, segalanya daripada Allah dan kepada Allah semua akan pergi, maka kita akan dapat membuang satu perasaan takut kepada makhluk. Hari ini kita mahu lihat tarbiyah yang cuba disogok oleh sistem ialah kita menakut-nakutkan dengan kehidupan ini. Kita hilang hidup, hilang nyawa, hilang harta, hilang kesenangan, hilang makanan dan ekonomi. Walaupun makanan, ekonomi dan sebagainya itu penting, walaupun kita kata amat penting, kita nak ada sihat, nak kena ada kuat, nak kena ada ekonomi, nak kena ada rumah, tetapi apabila kita kehilangan Allah, maka dunia pun kita akan hilang dan akhirat pun kita akan hilang. Ini kepada siapakah mereka perkara ini akan ada? Allah SWT gambarkan dalam Quran, wa minan nas, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahul khair itma'anna bih wa in asabathul fitnah inqalab ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ini surah Al-Hajj. Allah SWT menggambarkan di kalangan manusia, ada di kalangan manusia itu yang beribadah, yang menyembah Allah, yang Islam, yang agamanya Islam, yang kata beriman kepada Allah, tetapi dia hanya menyembah Allah, berubudiah pada Allah di tepi-tepi. Di tepi-tepi saja, tidak dengan kefahaman, tidak dengan kesedaran, tidak dengan keyakinan, tidak dengan proses tarbiyah untuk meningkatkan diri. Dia hanya menyembah Allah di tepi-tepi sahaja. Fa in asabahul khair, maka diberikan kepada dia kebaikan, maka dia akan tetap dengan keadaan begitu. Dia tidak rasa dia tidak mahu mencari Allah. Dia duduk dalam keadaan di tepi-tepi, tak mau meningkatkan diri dia, tak mau meningkatkan hidayah, mencari hidayah Allah, mencari taufik Allah, tak mau memperdalami kehidupan Islam. Dia tetap macam itu aja. Maka bila ditimpa kebaikan, dia tetap macam itu. Dia tak berubah, tak mau meningkat diri dia, tak mau islah. Wa in asabathul fitnah, maka diberikan kepada dia ujian, fitnah. Datang COVID-19 yang menakutkan, datang COVID-21 varian baru yang menakutkan, datang boykot, orang mula boykot, orang mula tinggalkan kita, orang mula cakap kita ni alien, kita ni pemecah belah masyarakat, kita ni orang-orang yang tidak mengikut arus, orang-orang yang terpencil, terpinggir, orang-orang yang
akan membawa bencana, dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Fa in asabathul fitnah, maka dia berikan kepada dia ujian demi ujian. In qalab ala wajhi, maka dia berpaling daripada Allah. Kenapa dia berpaling daripada Allah? Kerana hatinya tidak kuat. Hatinya tidak kuat yakin kepada Allah. Fikirannya tidak kuat yakin kepada Allah. Hidupnya tidak kuat yakin kepada Allah. Maka datang ujian, datang taufan, datang bencana-bencana alam, datang COVID-19, datang perkara-perkara yang menakutkan pada pandangan makhluk, maka dia berpaling. Maka rugilah dia kat dunia. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia dan rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Demikian itu kerugian yang nyata. Di dunia, dia tidak merasai keamanan, kebahagiaan. Dia tidak rasa tenang bersama Allah. Dia tidak merasa tuma'ninah bersama Allah. Tidak merasa tenang bersama Allah. Dia bimbang aja, takut aja. Tengok orang uji macam gini, dia takut. Tengok orang uji begini, begitu, semua dia takut. Rugi kat dunia. Dia tidak dapat nikmat tenang. Tidak dapat nikmat aman, yakin dengan Allah tadi. Wal akhirah, dan akhirat dia akan diazab oleh Allah. Kerana dia tidak betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Zalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata maknanya kat dunia pun dia rugi, ke akhirat pun dia rugi. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, pada petang ini saya ingin mengajak kita sama-sama kuatkan iman kita, yakin kita pada Allah. Orang putih kata apa? Put your trust in Allah. Put your trust in Allah. Letakkan kepercayaan kita, keyakinan kita sepenuhnya pada Allah. Jangan sikit pun kita ragu-ragu kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah, sebagai Tuhan, sebagai yang berhak dicintai, disembah, sebagai yang berhak diagungkan, sebagai yang berhak untuk kita puja dan puji, sebagai yang berhak untuk kita takut kemurkaannya, sebagai yang berhak untuk kita sembah. Ilah, sebagai Rabb dan Ilah. Kita kena yakinkan diri kita. Kena yakinkan diri kita, tingkatkan keyakinan itu. Maka kita buang segala perasaan-perasaan yang ada di dalam hidup ini yang dibawa oleh sistem jahiliyah. Apa sistem jahiliyah? Yang pertama, diputuskan apa yang ada dengan Allah. Diputuskan. Segala yang ada di hadapan kita ni seolah-olah yang terputus daripada Allah. Kalau ada COVID-19 tu, itulah dia COVID-19. Tidak dirasa bahawa COVID-19 itu pun makhluk Allah. Tak rasa bahawa virus itu makhluk Allah. Bila disebut COVID-21, lebih teruk, lebih hebat. Dia punya kesusahannya, kesakitannya, keparahannya. Maka kita terlupa bahawa COVID-21 itu pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlupa. Maka takut kita pada COVID, pada virus lebih daripada takut kepada Allah. Murka Allah. Kenapa? Kerana kita tidak yakin. Sebab itulah kita nak kena benar-benar meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Macam mana nak meningkatkan keyakinan kita pada Allah? Ini insya-Allah kita akan bincang sikit sebanyak pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya ialah bukan ujian pandemik ini, bukan ujian fizikal semata-mata. Bukan ujian nak kena penyakit sesak nafas, takut virus, ataupun nak kena ambil ubat, cari ubat, vaksin dan sebagainya. Bukan ujian fizikal, tetapi hakikat yang pertama ialah ujian hati kita. Allah nak uji kita. Bagaimana kita bersama dengan kehidupan ini boleh kita tunduk kepada Allah. Boleh kita mengabdikan diri kepada Allah. Boleh kita berpegang dengan Allah. Maka kita buang ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Maka kita bina kehidupan kita dengan keyakinan pada Allah. Apa yang penting? Kalau kita ada iman, kita dah mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah ucap kalimah syahadah, kita dah tajdidkan kalimah syahadah, kita dah tajdidkan iman kita. Perbaharui iman kita, kalimah syahadah kita, maka kita yakin Allah bersama kita. Kalau kita tak boleh mengucap dua kalimah syahadah, maknanya Allah tidak bersama kita. Itu bahaya tu. Hari ni kita nak suruh orang ucap kalimah syahadah pun dia malu. Malu. Nak sebut kalimah syahadah malu. Alah macam budak-budak lah, macam orang baru masuk Islam dia kata. Buat apa kita nak mengucap dua kalimah syahadah macam orang baru masuk Islam?
Kita dah lama, dah puluh tahun dah masuk Islam. Kenapa nak mengucap dua kalimah syahadah? Sedangkan mengucap dua kalimah syahadah tu tanda Allah sayang kita. Sebab tu di dalam sembahyang kita diperintahkan mengucap dua kalimah syahadah dalam solat. Setiap kali solat mesti ada kalimah syahadah. Siapa yang tak baca kalimah syahadah, batal solat dia. Kena baca kalimah syahadah. Dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal dia sunat muakkad. Tahiyat akhir kena baca kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang kita baca lidah. Yang hati tu kan. Selain daripada kita baca apa yang kita baca tadi, kita nak kena yakin dengan Allah. Jadi seperti tuan-tuan puan-puan, buanglah. Saya tahu 2-3 orang telefon saya. Tanya kepada saya, macam mana ni ustaz, dia kata. Sekarang ni varian dah makin teruk. Adakah kita ingin nak kena ambil vaksin? Adakah kita nak kena cari ubat, nak makan sekian-sekian, sebagainya. Betul. Kita kena berusaha lah. Supaya kita ni boleh terhindar daripada wabak kan, COVID-19 ke, COVID-21 ke, wabak apa pun, kita kena berusaha lah. Sebab Allah perintah kita berusaha. Allah perintah kita menjaga diri kita. Jagalah SOP ke sebagainya, buatlah, tak apa. Itu tak ada masalah, itu usaha. Tapi hati jangan takut. Jangan takut. Semua orang pakat-pakat, semua kempen. Seolah-olahnya nak kena buat ni, nak kena buat tu, nak kena buat suntikan. Semua nak kena suntikan. Maka kita pun macam mana ni, nak kena suntik juga ke? Tak apa. Kalau kita yakin, kita yakin bahawa vaksin tu baik, bagus, sebagainya, ambil lah suntikan. Kalau kita tak yakin, jangan takut. Kan? Jangan takut kepada ubat-ubat yang menyembuhkan. Ubat yang menyembuhkan ni dah syirik dah. Dan ubat yang menyembuhkan, kita yakin ubat yang menyembuhkan, syirik dah. Yang menyembuhkan Allah, usaha. Kan? Kenapa kita usaha? Sebab Allah perintah kita usaha. Adakah maknanya bila berusaha kita sembuh ataupun tak sembuh, ataupun kita sihat? Itu semua Allah punya kuasa. Ada orang kan makan ubat tak sembuh pun. Ada orang makan ubat sembuh. Jadi sembuh tu bukan pada ubat, pada Allah. Jadi sebab tu kita nak kena betulkan yang ini. Jangan kita ikut arus. Kita ni buih. Tuan-tuan dan puan, kita menjadi seperti buih, kata Nabi. Memang kita buih hari ini ni. Tetapi buih ni jangan kita berpecah. Dahlah buih berpecah. Kita kena ada yang kita pegang. Apa yang kita pegang hari ini? Kita pegang pada ukhuwah Islam. Kita ni sahabat sama kita ni, pegang. Kita kena ada pemimpin yang boleh memimpin kita. Carilah pemimpin yang boleh memimpin kita. Pemimpin yang macam mana? Yang ada Islam, yang ada iman, yang ada taqwa. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni macam mana? Takwa ni dia menjaga diri dia. Dia menjaga dia punya kehidupan dia supaya tidak melawan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kena ada. Kita berpegang. Sebab tu pentingnya kita dalam dipahamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama jamaah. Iltizam talzamu wal iltizam dengan jamaah. Hendaklah kita bersama-sama berjamaah. Bersama-sama. Jadi kita kena tengok. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kita sedang dipecah-pecahkan oleh mereka. Pada hari ini kita akan sambung sikit apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf saya kata sini, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah perintahkan kepada kita apa dalam suratul Bayyinah yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ini surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah diperintahkan kepada kamu melainkan kita menyembah Allah, berubudiah kepada Allah dengan kita mukhlishina lahuddin, kita mengikhlaskan hati kita. Jadi Allah perintahkan kita bukan ibadah saja. Allah bukan perintah kita masuk Islam saja.
kemudian beribadah, kemudian berakhlak baik, tapi Allah suruh kita ikhlas. Maknanya memurnikan ibadah kepadanya dan tetap teguh. Tetap teguh dengan tauhid. Kan? Tetap teguh dengan tauhid. Mukhlisina lahuddin hunafa'an. Jadi Allah suruh kita tetap bersama dengan kelurusan hanif. Lurus, teguh dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Sebab tu saya mulakan tadi dengan satu senario. Hari ini majoriti umat lalai. Majoriti manusia lalai. Walaqad zara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipenuhkan neraka jahanam itu dengan minal jinni wal ins, dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi hati tak faham. Walaupun dia ada agama tak faham, ada Islam tak faham, ada ilmu tapi tak faham. Ada ilmu tak faham. Bukan tak belajar tapi tak faham. Apa maksud faham? Sesuatu yang dihayati, sesuatu yang dirasai, sesuatu yang menjadi masdar, pemancar dalam amal. Maknanya faham ni bila dia ada kesedaran, dia ada keyakinan dan kemudian dia terpancar dalam bentuk amal. Dia beramal dengan apa yang dia tahu, baru dia faham. Bila dia beramal, baru dia faham. Sabar. Kita tak akan faham sabar kalau kita tidak beramal. Kita sabar baru kita tahu, oh macam ni sabar. Kita hilang kasut, kita hilang sesuatu yang kita sayang. Kita rasa sedih sangat, tapi Allah perintah sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan solat kita pun sabar. Allah bagi kita hilang sesuatu yang kita sayang. Mungkin anak kita, keluarga kita meninggal dunia. Mak kita, ayah kita meninggal dunia. Mungkin kita kehilangan harta kita, mungkin kehilangan pangkat kita, mungkin kehilangan jawatan kita, mungkin kehilangan pekerjaan kita, mungkin kehilangan rezeki kita. Allah tarik ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi kita nak kena ada satu perasaan sabar. Bila kita sabar baru kita faham, oh sabar macam ni, macam gini rupanya sabar. Sabar ni perit sebenarnya, pedih sebenarnya sabar ni. Sabar ni pahit. Tetapi bila sabar kerana Allah, bila sabar bersama Allah, maka sabar yang pahit itu menjadi manis. Menjadi manis. Sabar menjadi manis. Bila sabar menjadi manis, maka ketika itu kita pun redha kepada Allah. Ya Allah, aku redha padamu, ya Allah. Engkau ambil anak aku, engkau ambil harta aku, engkau ambil kesihatan aku, ya Allah. Engkau ambil sesuatu daripada aku, masalah-masalah banyak. Bila kita sabar, mula-mula memang perit. Nak sabar ni, kan? Nak sabar ni memang susah. Ni akhir zaman ni. Orang semua tak sokong kita, tak bersama kita. Semua orang cakap kita ni, kan, alien. Kita ni menentang arus lah. Kita ni ketinggalan zaman lah. Kita ni orang yang tak faham lah. Kita ni nama aja manusia tapi tak fikir macam manusia. Macam-macam dia tuduh. Dah lah kita duduk seorang-seorang. Kehilangan pula sesuatu yang kita nak. Mungkin dibuang kerja. Maka kita sabar. Perit tak? Perit sabar tu. Tetapi bila diikat dengan Allah, bila kita tahu bahawa ini Allah. Allah yang izin, Allah yang beri, Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan. Tentulah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita rasa kasih sayang Allah di sebalik masalah. Maka kita pun rasa sabar tu manis. Halawatul iman. Kita rasa kemanisan iman pada sabar. Sebab tu sahabat-sahabat menangis. Sayyidina Umar bin Khattab menangis ketika berlaku satu ketika menang perang dengan Rom. Menang perang dengan Rom. Maka sahabat-sahabat dah mula melihat harta yang banyak. Harta mula banyak.
Maka keluar perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, sesungguhnya dulu ketika zaman Rasul ada, zaman Nabi ada, kita tidak diuji dengan dunia macam mana sekarang. Dulu dunia lari takut daripada kita, tetapi sekarang dunia datang kepada kita. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, sesungguhnya ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah Rasul, dunia takut nak datang kepada kami. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dunia datang melimpah-limpah datang kepada kami. Maka ada di kalangan sahabat-sahabat yang terikut-ikut, ada yang terpengaruh. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat dalam keadaan beriman, mereka boleh lawan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu ketika berkata, ketika menjadi Amirul Mukminin, wahai dunia, kalau kau nak datang, jangan datang kepada Ali, jangan datang kepada Ali. Kau pergilah tempat lain, kau pergilah cari orang lain. Ali tak mau. Bila dunia datang pada dia. Hari ini kita bila kehilangan dunia, kita rasa perit dan pedih. Sedangkan Allah mengambil dunia dalam rangka Allah nak mengambil, memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Lebih baik lagi Allah nak bagi ni. Yakinlah dengan Allah. Sebab tu nak rasa Allah sayang pada kita. Tengok balik perbincangan kita, bagaimana mencintai Allah. Bagaimana Allah sayang kita. Tengok perbincangan yang lepas, kuliah kita yang lepas. Allah sayang kat kita. Allah bagikan kita sedikit ketakutan. Allah bagikan kepada kita sedikit ancaman. Allah bagikan kepada kita sedikit masalah kesihatan. Allah bagikan kita sedikit ujian-ujian. Semuanya Allah bagi. Allah bagi pada kita. Kenapa? Allah nak uji kita, sabar tak sabar. Maka bila kita sabar, mula-mula pedih, mula-mula takut mati, ya Allah, aku ni masih lagi banyak buat dosa, takut ya Allah, takut. Maka setelah kita rasa ini daripada Allah, maka takut tu menjadi manis. Ya Allah, sesungguhnya kesakitan ini daripadamu, ya Allah. Kemiskinan daripadamu, ya Allah. Ketakutan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, aku redha. Maka sabar jadi manis, sabar jadi lazat. Kerana kita tahu yang bagi kita itu ialah Allah. Allah yang sayang kat kita. Apa lagi kita nak orang beriman? Kalau orang tak beriman, bunuh diri. Ada yang bunuh diri, terjun daripada tingkat tinggi, bunuh diri. Tapi kita ada Allah, kita rasa. Ya sebab tu kita jangan terikut-ikut. Tidaklah diperintahkan kepada kita, kepada kamu, wama umiru illa liya'budullah. Tidak melainkan untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan kita mengikhlaskan hati kita. Hunafa, dengan penuh kelurusan, dengan sepenuh kebersihan, mentauhidkan Allah, sentiasa meletakkan Allah sebagai Rabb dan Ilah, menyanjung Allah, sayang Allah, cinta Allah. Wa yuqimus salah. Allah sebut salat dulu kan. Wa yuqimus salah, dirikan salat. Wa yu'tuz zakah, keluarkan apa yang kamu ada, sumbang kepada agama kamu, sumbang pada Islam. Wa zalika dinul qayyimah, dan itulah hakikat agama yang lurus, agama yang benar. Ini surah Al-Bayyinah. Jadi kemudian kita tengok pula satu surah. Surah yang menjadi tema akhir zaman kan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Subhanallah. Tuan-tuan, baca ni meremang bulu roma saya, tuan-tuan. Allah kata apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah. Allah suruh kita katakanlah. Kalau dalam Quran sebut katakanlah wahai Muhammad. Tak, Allah suruh kita katakanlah. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu.
Kita ni manusia. Katakan pada orang, kita ni manusia. Ayat ini disebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bila Allah dah kita baca, kita nak kena sampaikan, kita ni manusia. Dan diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita diberikan Quran. Ni kita dapat Quran ni, kita baca Quran ni. Bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Tuhan yang wahid, yang satu. Katakanlah bahawa Allah ni esa, Allah ni satu sahaja. Oleh itu siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Ni Allah tegur. Kita ni duduk macam-macam ujian ni, Covid lah, kena kepung lah, kena macam-macam, kan? Siapa yang percaya akan pertemuan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang berhajatkan, siapa-siapa yang berharapkan, yang yakin dengan pertemuan liqa'a rabbih, dengan Tuhannya. Jadi siapa yang nak jumpa Allah? Tuan-tuan, kita nak jumpa Allah tak? Apa lagi tuan-tuan yang lebih baik, lebih besar, lebih hebat daripada jumpa Allah ni? Appointment terbest, yang paling best kalau appointment jumpa Tuhan yang menyayangi kita, yang paling kasih kat kita, Allah. Siapa lagi yang lebih baik, lebih hebat, lebih sayang pada kita? Maka Allah gambarkan di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapakah di kalangan kita ni yang berhajat yarju, yang berhajat, yang berharapkan, yang berkeinginan, yang berkeyakinan liqa'a rabbih, akan pertemuan dengan Tuhannya. Siapa dia? Falyamal 'amalan salihah, maka mengerjakanlah, buatlah amal yang soleh. Apa maksud amal soleh ni? Amal soleh ni bukan amal baik, bukan amal khair. Siapa yang nak jumpa Allah, buatlah amal soleh. Amal soleh ni bukan amal baik. Macam mana orang kafir buat amalan baik? Tolong orang, bagi makan kucing, bagi makan anjing. Hari ni ada orang kata, saya ni, dia ni bagus. Dia tolong anjing-anjing, dia bagi makan anjing, bagi makan kucing, bagi makan semua. Bagus tak? Bagus, baik. Tetapi kalau tidak ada iman, tidak ada perasaan yarju liqa'a rabbih, yang berhajatkan untuk bertemu dengan Allah. Kita tak ada perasaan nak jumpa Allah, tak ada perasaan nak berharap jumpa Allah, maka amalan itu tidak soleh. Falyamal 'amalan salihah, maka kerjakanlah amalan yang soleh. Amal soleh ni maknanya apa? Amal yang boleh bawa kita kepada akhirat, pada pertemuan dengan Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu mensyirikkan Allah dalam ibadah-ibadah kamu. Jangan kamu mempersekutukan Allah dalam ibadah-ibadah kamu kepada Tuhan kamu. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu memahami akan satu hakikat pada hari ini. Yang pertama sekali, hakikat ikhlas. Ikhlas ni lawan dia syirik. Lawan dia mensyirikkan Allah. Khalasah ni ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maknanya bersih. Bersih, murni. Tidak ada campur-campur. Tidak ada campur-campur. Macam mana dalam Quran Allah gambarkan susu ibu, susu yang dalam apa ni, wanita ataupun di dalam binatang, lembu ke, dan tak ada susu kan? Susu tu bersih tak? Bersih susu. Dia terletak di antara darah dan najis. Terletak di antara kekotoran tapi tak bercampur. Susu tu tak bercampur. Khalas, bersih. Susu ni bersih. Jadi khalasah ni adalah ikhlas, itu bersih, murni. Dan semalam kita bincang tentang niat. Niat tu maknanya ialah kita punya kehendak. Al-qasdu, tujuan kita. Tujuan kita, apa kita nak, apa kita hajat, apa yang kita nak dapat. Al-qasdu. Maka seorang yang ikhlas, ataupun disebut ikhlasun niyah,
Iaitu seorang yang mempunyai keikhlasan itu ialah seseorang yang sentiasa membersihkan apa tujuan dia, apa maksud dia, apa dorongan dia, apa harapan dia di dalam hati dengan amalan dia. Apa yang dibuat, apa dia. Ini dipanggil seorang yang bersifat ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah iaitu seorang yang ikhlas. Seorang yang ikhlas itu apa dia? Seorang yang ikhlas itu adalah seorang yang sentiasa membersihkan tujuannya, matlamatnya. Jadi kita dah bincang dah bahawa inilah nyawa kepada amal. Nyawa kepada amal. Jadi kalau kita nak beramal, inilah nyawanya. Maka roh dalam badan badan tidak akan hidup tanpa nyawa, tanpa roh. Maka begitulah amal tidak hidup tanpa ikhlas. Jadi sebab itulah amal kita ni macam mana pun bagusnya, hebat amalan kita, tetapi tidak ikhlas, Allah tidak akan terima. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, bahawa Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW telah bersabda. Macam mana dia? Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal. Allah tak terima amalan kecuali dilaksanakan dengan ikhlas dalam mencari keredaannya. Nak cari reda Allah. Jadi sebab itulah kita lihat di sini kurang-kurangnya ada 3 perkara yang penting yang kita nak kena tajdidkan diri kita ni. Yang pertama, kesungguhan. Kesungguhan untuk kita melaksanakan amal untuk berjumpa Allah. Siapa yang berharap liqa Allah tadi, yarju liqa rabbih, kita yang berhajat kepada pertemuan dengan Allah Tuhannya, maka nombor 1 kena bersungguh-sungguh. Fal ya'mal amala, maka hendaklah dia beramal. Beramal ni maknanya nombor 1 bersungguh-sungguh, buat betul-betul. Kalau amal tak banyak tak apa, buat betul-betul. Nombor 1 buat sungguh-sungguh, penuh jiddiyah, dengan kesungguhan. Buat sungguh-sungguh, walaupun sikit tak apa, sungguh-sungguh. Apa maksud sungguh-sungguh ni? Sungguh-sungguh ni kita buat sepenuh hati kita, semaksimal yang kita mampu. Semaksimal yang kita mampu. Walaupun kita buat amalan kita tidaklah banyak, tak banyak, tapi sikit. Sikit tu buat sungguh-sungguh. Kualiti, itu masuk sungguh-sungguh. Itu masuk sungguh. Itu nombor 1. Fal ya'mal amala, maka hendaklah kamu beramal. Beramal ni sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, iaitu kita ikhlas. Ikhlas. Yang pertama minta maaf fal ya'mal amalan salihah. Salihah ni apa? Salihah ni maknanya yang sampai kepada akhirat. Maknanya yang kedua itu ialah apa? Kedua itu mesti mengikut syariat, mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itu nombor 2. Maknanya buat sungguh-sungguh, mesti ikut Quran dan Sunnah. Fal ya'mal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu mensyirikkan Allah. Yang ketiga, mesti kita sentiasa memperbaiki ikhlas kita. Ini 3 ni. Ini tajdid ikhlas, 3 benda. Yang pertama, buat amal sungguh-sungguh. Fal ya'mal amala salihah. Yang kedua, kita buat amal yang saleh, yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, iaitu yang sampaikan kita kepada akhirat. Yang kedua, mesti ikut syarak. Jangan buat benda yang tak syarak. Benda baik tapi tak ikut syarak, tak jadi. Kan? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan yang ketiga, wala yusyrik, jangan kita mensyirikkan Allah. Jaga ikhlas kita. Jadi inilah 3 kualiti yang mesti ada untuk kita melaksanakan tajdid ikhlas. Jadi yang pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, buat ikut syariat. Yang ketiga, perbaiki ikhlas kita. Perbaiki ikhlas kita. Maknanya setiap yang kita lakukan itu hendaklah kita sentiasa berada dalam keadaan mengikhlaskan diri. Saya nak ceritakan satu kisah. Satu kisah berlaku satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabat. Kita bayangkanlah macam petang-petang macam ni, macam waktu asar ni, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat. Kita bayangkan kita sedang bersama sahabat-sahabat. Kita bayangkan bayangkanlah Nabi dah meninggal. Mana ada Nabi kan? Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, sedih kita.
Kita je sama-sama kita, itu pun duduk jauh-jauh. Seorang kat Sarawak, seorang kat Sabah, seorang kat Ceras, seorang kat Johor, seorang kat jauh-jauh kan. Duduk jauh-jauh tak apalah, kita bayangkanlah. Bayangkan kita bersama Nabi. Katalah kita bersama Nabi. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabat, keliling sahabat-sahabat, ramai sahabat-sahabat. Rasul pun tengok wajah sahabat seorang-seorang. Rasul pun tengok wajah sahabat seorang. Nabi tengok, tuan-tuan, kita tak dapat jumpa Nabi. Nabi tak tengok wajah kita. Nabi kenal tak kita, tuan-tuan? Nabi kenal kita. Siapa kamu ni? Nama saya Nur Azman bin Muhammad Samsudin. Kenal tak? Kenal. Nabi kenal kita. Syaratnya apa? Banyak selawat pada dia. Bila kita banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan kenal kita, insya-Allah. Banyakkan selawat. Jadi satu ketika Nabi duduk sama sahabat-sahabat, kemudian Nabi melihat seorang-seorang wajah sahabat. Sahabat-sahabat duduk diam, tunggu apa Nabi cakap. Apa Nabi nak cakap ni? Semua tengok, Rasulullah tengok seorang-seorang, tengok satu-satu. Wajah Abu Bakar As-Siddiq, wajah Umar bin Khattab, wajah Osman bin Affan, wajah Sayyidina Ali, Ibn Abi Talib, wajah sahabat-sahabat lain, seorang-seorang sebut kan. Kemudian ada seorang sahabat duduk dalam majlis itu, semua senyap, masa senyap, tak ada cakap apa. Sahabat tak cakap sebab sahabat menghormati Rasulullah. Rasulullah pun tak cakap sebab nak tunggu sahabat-sahabat siapa yang nak bertanya soalan. Mungkinlah, wallahu alam, tapi semua senyap, hening dia. Keadaan dia, kita bayangkan kita bersama dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan tawaduk, masing-masing rendah diri, tawaduk berkumpul dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang sahabat memecahkan kesunyian tadi. Ya Rasulullah, sahabat angkat tangan. Ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, maka apakah bila aku nak bertanya, dan jika perkara ini tidak menimbulkan murka Allah, sudikah engkau menjawabnya? Aku nak tanya, sekiranya tidak menimbulkan kemurkaan Allah, bolehkah engkau jawab?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nada lembut pun berkata, "Wahai sahabat, apakah dia? Apa soalan dia? Apa yang kau nak tanya?" Nabi jawab dengan penuh lemah lembut. Jadi semua sahabat tengok dia lah, yang bertanya ni kan. Tengok dia, semua sahabat tengok dia, Nabi pun tengok dia. Sebab dia nak bertanya soalan kan. Maka dengan keadaannya agak tegang lah, sebab orang semua tengok dia kan, semua tengok dia kan. Sahabat tu langsung bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kami ni akan jadi ahli syurga?" Kalau Nabi ada, kita boleh tanya kan. "Ya Rasulullah, siapakah yang menjadi ahli syurga?" Jadi maknanya sahabat bertanya, siapa yang jadi ahli syurga? Maksudnya ada yang ahli neraka nanti kan. Macam itu. Kalau seorang tu ahli syurga, yang satu lagi belum tahu masuk syurga. Maka tiba-tiba bagai seperti peti, seperti berdesing, sahabat-sahabat tersentak. Dia tanya siapa ahli syurga kan. Maka tiba-tiba ada di kalangan sahabat yang marah. Apalah tanya soalan macam ni kat Nabi? Tanya soalan macam ni kat Nabi. Tanya ahli syurga kan. Maka ada di kalangan sahabat-sahabat yang marah. Pertanyaan yang sungguh keterlaluan, seolah nak minta Nabi sebut, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga, kamu ahli syurga, macam itu kan. Maka setengah sahabat-sahabat menilainya sebagai suatu yang ujub. Ni orang ni tanya soalan ni mesti dia ujub, mesti dia riak, nak supaya dia sebut, supaya Rasul sebut, engkau ahli syurga. Macam itu kan. Siapa ahli syurga ya Rasulullah? Maka diharapkan engkau lah ahli syurga. Maka sahabat kata, ni ujub ni, ni riak ni. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah bergerak, badan Umar dah tegak. Umar punya badan dah tegak dah. Bayangkan kita bersama sahabat-sahabat Nabi tadi, kita duduk belakang-belakang lah, kita tengok apa berlaku kan. Jadi cerita kisah ni kan, Umar dah tegak badan dia dah. Dah pegang pedang dia dah. Umar, apa soalan macam gini tanya kan. Umar mula nak bangun, nak marah kepada sahabat yang bertanya, siapa ahli syurga ya Rasulullah? Maka Rasulullah terus tengok pada Umar. Rasulullah pun pandang Umar. Sebab Rasulullah kalau benda-benda yang macam kurang sikit ni, Rasulullah tengok Umar dulu. Kenapa? Umar ni paling cepat bertindak kan, paling cepat kan. Maka Rasulullah menoleh ke arah Umar. Kemudian Rasulullah beri isyarat, duduk Umar, tenang. Umar tenang, Umar tenang. Lebih kurang begitulah. Maka Rasulullah melihat wajah sahabat dengan tersenyum. Rasulullah senyum dengan tenang.
Rasulullah menjawab, engkau tengok sekejap lagi kat pintu masjid ni, tengok masjid kita ni, kat pintu ni, kata Nabi, sebentar lagi akan ada seorang sahabat muncul, ada seorang muncul. Maka semua orang tengok, semua tengok pintu, semua tengok pintu. Maka setelah setiap sahabat bertanya, siapa yang akan masuk ni, siapa? Tadi semua takut, marah dan sebagainya kan, tapi rupa-rupanya soalan itu menjadikan satu soalan yang penting, sebab nak tahu siapa dia ahli syurga yang boleh jadikan contoh. Kita mana ada siapa ahli syurga di kalangan kita ni kan, wallahu alam, tak ada agaknya. Jadi kita ni banyak kelemahan. Ni sahabat Nabi sebut, tengok sekejap lagi akan masuk seorang, tengok siapa dia. Maka sahabat-sahabat semua melihat ke pintu, semua melihat ke pintu dan tertanya-tanya, siapa agaknya, siapakah orang yang hebat yang disebut ni Rasulullah SAW ni, yang dikatakan ahli syurga ni. Maka berlalulah berapa, 1 saat, 2 saat, 3 saat berlalu, bukan on the spot datang kan. Berlalu berapa saat, semua tengok, Rasulullah pun tengok. Semua tengoklah kan. Maka tiba-tiba seorang sahabat Nabi muncul, seorang sahabat Nabi muncul kan. Dan dia pun masuk semua tengok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun bagi salam kan. Kemudian semua orang tengok dia, tengok sampai dia duduk, dia jadi malu. Sahabat tu jadi malu. Maka dia pun menggabungkan diri dalam majlis tadi, duduk kat belakang. Dia hairan. Kenapa semakin ramai, semua orang tengok dia, semua tengok dia. Ahli syurga. Ahli syurga. Maka Rasulullah SAW pun kan melihat sahabat-sahabat tengok Rasulullah balik. Ya Rasulullah tanya, macam mana dia ni menjadi ahli syurga? Kan? Dia ni bukan orang yang terkenal. Tubuh badan dia pun tak adalah hebat sangat. Tak nampak ada seorang yang kuat semayang. Tidak logik. Dia ni seorang pemuda je, orang muda je, yang sederhana, tak pernah ke depan, malu, dia tak bertanya banyak, bukan jenis orang ke depan tanya banyak, cakap banyak. Wajahnya pun tak pernah angkat, tunduk aja wajahnya, orang yang bukan pemimpin lah, bukan hebat lah gitu kan. Tidak pernah bertanya, tanya pun tak ada kan. Tidak pernah membuka suara nak minta apa-apa, tak pernah. Cakap pun tak pernah, duduk diam-diam belakang ni. Low profile. Kan? Duduk seorang-seorang. Bukan pula termasuk dalam daftar sahabat-sahabat Nabi yang hebat. Kan? Abu Bakar, Omar, kan? Abu Hurairah dan sebagainya, hebat-hebat. Maka apakah kehebatan? Semua pandang Nabi balik. Semua tak tanya soalan, tak berani nak tanya. Tapi pandang kat Rasulullah. Kan? Seolah-olah tanya, ya Rasulullah, apakah sebenarnya rahsia pemuda ni sehingga dia menjadi ahli syurga? Semua nak tahu. Semua nak tahu. Maka disebut oleh Rasulullah SAW. Ini dengar ni tuan-tuan. Ini tajdid ikhlas. Maka kata Nabi, sesungguhnya setiap gerak-geri dia, setiap gerak dia, setiap langkah dia, setiap perbuatannya, bila dia buat, hanya ikhlas semata-mata kerana Allah dan Allah sayang pada dia. Setiap perbuatan dia, sebelum dia melakukan satu perbuatan, gerak dia, diam dia, percakapan dia, semata-mata yang dilakukan hanya mengharapkan redha Allah. Itu sahaja. Itu sahaja. Maka Allah sayang pada dia. Allah sayang pada dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT, seolah-olah seperti duri, seperti sembilu yang menyucuk ke dada setiap sahabat. Serentak pada masa itu semua sahabat muhasabah. Adakah aku tidak ikhlas pada Allah? Adakah aku tak cukup lagi ikhlas sehingga Rasul tak tunjuk aku? Tunjuk dia ni. Ni Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, sahabat-sahabat yang lain duduk semua terdiam, tunduk. Adakah aku tak cukup ikhlas? Adakah aku masih lagi syirikkan Allah dalam sembahyang aku, dalam makan aku, minum aku, dalam pergaulan aku? Adakah aku masih lagi melalaikan Allah? Masih lagi meninggalkan ikhlas pada Allah? Semua orang muhasabah, serta-merta sebut muhasabah. Bila Rasul kata Allah sayang kepada dia, kerana setiap gerak dia, diam dia, cakap dia, perbuatan dia, dia pastikan ikhlas kerana Allah, baru dia buat, maka Allah sayang pada dia. Dialah ahli syurga yang akan masuk syurga. Ni tuan-tuan, kita nampak macam biasa. Saya dah tahu dah, aku tahu memang kena ikhlas semua. Tapi kita cek tak diri kita? Kita lihat tak diri kita ni ikhlas tak ikhlas? Kita semayang, ikhlas ke tak?
Adakah kita sembahyang kerana benar-benar kerana Allah, atau kita sembahyang kerana terpaksa sebab dah diwajibkan kita sembahyang? Adakah kita baca Quran ikhlas kerana Allah? Adakah kita bergaul ikhlas kerana Allah? Adakah kita makan minum kerana Allah? Ataupun kita makan minum ikut nafsu, kerana nafsu? Kita makan kerana nafsu. Mata kita melihat kerana Allah atau kerana nafsu. Telinga kita mendengar kerana Allah atau kerana nafsu. Lidah kita bercakap kerana Allah atau kerana nafsu. Ataupun kerana dunia. Sebabkan nakkan pangkat, sebab nakkan kehebatan, maka kita pun bercakap. Kita pun buat sesuatu, bertindak. Maka bagaikan duri yang menyucuk dalam hati sahabat-sahabat. Serentak dalam hati tiap sahabat bermuhasabah. Mereka terus muhasabah. Ya Allah, apakah aku masih lagi tidak ikhlas padamu? Ya Allah. Ini jiwa sahabat halus. Jiwa sahabat cukup lembut. Dan cukup sensitif. Sensitif. Bukan nak kata dia lebih ikhlas daripada Abu Bakar, lebih ikhlas daripada Umar. Itu hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi nak sebut sini, kan, salah satu sifat orang yang Allah sayang, malahan dikatakan sebagai ahli syurga, ialah mereka yang sentiasa melihat amalan dia, melihat perkataan dia, melihat perbuatan dia, melihat apa yang dia lihat, dia dengar, yang dia cakap. Maka segala yang dia buat itu hanya semata-mata kerana Allah. Maka itulah tajdid ikhlas. Yang ini kita kena perbaharui. Jangan kita sangka kita dah ikhlas dah. Sahabat-sahabat pun seperti ditikam dengan pedang, terdiam semua bila Nabi kata, semua pandang Nabi kan, semua pandang Nabi, ya Rasulullah, seolah-olah macam itu kan, macam mana dia boleh masuk syurga ya Rasulullah, apa sebabnya, apa sebabnya. Rasulullah tengok semua diam. Rasulullah pun tahu, seorang tak berani tanya. Tadi soalan dah kena marah dengan Umar. Umar nak marah, siapa ahli syurga ya Rasulullah, di kalangan kita ni siapa ahli syurga? Soalan tu macam seolah nak tunjukkan akulah yang baik, aku yang hebat. Sahabat tu bertanya bukan nak tunjukkan dia hebat, bukan nak kata dia yang baik, nanti orang kata kamu ahli syurga, bukan nak harap macam itu. Tapi sahabat nak tanya, siapa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun tersenyum. Soalan yang valid. Kenapa valid? Sebab kita nak tahu, nak contohi orang tersebut. Tiba-tiba seorang pemuda yang sederhana, yang pendiam, yang pemalu, tak pernah bercakap, tak pernah apa-apa, duduk belakang-belakang, diam-diam, senyap-senyap, berjalan dengan tertib, bercakap dengan tertib. Rupa-rupanya setiap yang dilakukan itu adalah ikhlas kerana Allah. Setiap geraknya, setiap diamnya, setiap perkataannya, setiap perbuatannya, setiap pemikirannya adalah ikhlas kerana Allah. Maka Nabi kata, inilah ahli syurga. Maka Nabi nak sebut, bukanlah kata sahabat depan ini bukan ahli syurga, bukan. Tapi Nabi kata, ini sifat ahli syurga. Maka sahabat-sahabat pun melihat diri masing-masing, melihat hati masing-masing, melihat amalan masing-masing. Adakah aku ni masih kurang lagi ikhlas dengan Allah? Makin kurangnya Allah, maka masing-masing bermuhasabah. Maka bagaikan sembilu yang menusuk ke dalam hati sahabat-sahabat, serentak mereka bermuhasabah. Semua bermuhasabah. Kita tak muhasabah. Kita kata kita dah okey dah. Ini berbezanya kita dengan sahabat. Sensitif sahabat. Kan? Alangkah indahnya makna yang terkandung di dalam. Alangkah indahnya bila Rasul sebut sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pemuda ni, gerak dia, diam dia, cakap dia, perbuatan dia, kan, apa sahaja yang dibuat, dipastikan ikhlas baru dibuat. Dipastikan semua itu ikhlas kerana Allah. Maka Nabi SAW telah mendefinisikan kepada kita bagaimana untuk mentajdidkan ikhlas kita, mentajdidkan amal kita bersama ikhlas. Maka di sinilah kita kena belajar daripada macam mana tarbiyah Rasul SAW. Bila melihat sesuatu amalan yang kita lakukan, adakah amalan ini kerana Allah, ataupun amalan ini kerana kepentingan duniawi semata-mata gitu, bukan kerana Allah. Atau bercampur-campur sama ada yang ini campur, nak dunia pun ya, nak akhirat pun ya, nak Allah pun ya. Maka di sinilah para ulama menghurai, dia kata apa antaranya, ikhlas bermakna bersih daripada maksud pribadi, tujuan pribadi. Ikhlas maknanya bersih daripada tujuan pribadi, bersih daripada segala perasaan ujub, rasa diri baik,
rasa nak baik, rasa riak. Riak ni maknanya nak tunjuk kat orang amalan kita supaya orang cakap kita bagus, supaya orang nilai kita. Kita hajat orang memandang amalan kita bersih daripada ujub, bersih daripada riak, bersih daripada harap dan kecewa, bersih daripada harapan kepada sesuatu, kecewa kepada sesuatu. Maknanya kita buat amal, tiba-tiba Allah tak balas dengan apa yang kita nak. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita buat semua yang Allah perintah. Tiba-tiba Allah bankruptkan kita. Tiba-tiba Allah bagi sakit pada kita. Tiba-tiba Allah bagi satu yang kita tak suka. Padahal kita sembahyang, kita puasa, padahal kita berzikir, baca Quran. Tiba-tiba kita ditimpakan dengan sesuatu yang kita tak nak. Maka ketika itu ikhlas, bersihkan diri kita daripada mengharapkan sesuatu atau kecewa kepada sesuatu, melainkan benar-benar kerana Allah. Bebas daripada simbol-simbol pribadi, daripada tanda-tanda kita ni hajat kepada diri kita dan juga pada kelompok, pada manusia. Kita buat supaya sesuatu manusia itu dapat sesuatu. Kerana manusia tersebut, kerana masyarakat tersebut. Bebas daripada perhitungan dunia. Kita buat sesuatu kerana nak dapat dunia. Kerana dunia. Kita sembahyang duha. Kita sembahyang solat sunat duha supaya kaya. Kerana kaya. Bukan minta kaya, minta kaya lain. Kerana kaya kita sembahyang duha. Kenapa sembahyang duha? Sebab sembahyang duha kan Allah buka rezeki. Saya sembahyang ni kerana nak kaya lah. Kan? Tiba-tiba Allah tak bagi kaya. Kita pun kata, ya Allah, aku dah sembahyang duha satu hari 8 rakaat. Tiba-tiba dah selama 10 tahun aku sembahyang sunat duha 8 rakaat tiap-tiap hari. Tapi engkau tak bagi aku kaya, ya Allah. Tiba-tiba kita cakap macam itu pula. Kita pun tak sembahyang dah. Tak sembahyang dah. Maka itu tidak ikhlas. Bukan sembahyang kerana kaya. Kalau kita sembahyang duha, baca waqiah tiap-tiap malam, tetapi tak kaya pun kita, tetap kita baca, tetap kita solat. Kenapa? Kerana ikhlas. Ini tajdid ikhlas. Bukan kerana kita berhajat kepada untung, rugi, dunia, material. Ikhlas, bersih daripada segala perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kalau kita beramal, ada perkara yang Allah tak suka, maka ikhlas maknanya kita bersihkan daripada segala perkara yang Allah tak suka. Ikhlas juga menjadikan Allah. Ikhlas maknanya bila kita beramal, bila kita berusaha, beribadah tadi, kita menjadikan Allah, kita meletakkan Allah sebagai pencipta kita, sebagai raja kita, sebagai pemilik kita, sebagai pemelihara kita, sebagai penguasa sekalian alam. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi bila kita ibadah tu dengan penuh rasa rendah diri, ikhlas, kita rendah diri, kita meletakkan Allah sebagai Rabb Tuhan kita, yang menjadikan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Kita mengagungkan Allah. Dan kita merasakan diri kita rendah diri pada Allah. Tadaruk, memerlukan Allah. Ikhlas menunjukkan bahawa kita hina di hadapan Allah. Ikhlas, kita beramal dengan penuh rasa kehinaan. Ya Allah, aku sembahyang ni berkat dengan apa yang kau bagi pada aku. Ya Allah, taufik pada aku. Kau beri kepada aku kekuatan. Kau beri kepada aku keinginan untuk sembahyang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita sembahyang pun kita rasa Allah yang bagi. Hinanya kita, aku tak layak nak sembahyang ya Allah, tapi Engkau bagi aku kekuatan untuk sembahyang. Kita syukur pada Allah. Lagi banyak kita beribadah, lagi syukur kita pada Allah. Meningkat sayang kita. Semakin sayang, semakin sayang. Ini ikhlas. Bersih daripada tujuan-tujuan yang lain. Maka bila kita melihat satu-satu kehidupan kita ni, maka jadilah dia benar-benar menjadi hamba Allah. Dan ikhlas juga ialah menjadikan Allah sebagai Rabb ilah tadi satu-satunya harapan kita. Allah sahaja kita berharap. Allah sahaja kita cinta, kita puji, kita puja. Allah sahaja kita takuti. Allah sahaja kita sembah, kita ikuti dia. Satu-satunya zat yang kita abdikan diri kepadanya, yang kita sembah. Ini ikhlas, meletakkan Allah sebagai Rabb. Jadi kita beramal, bukanlah kita beramal nak dapat syurga, walaupun Allah bagi syurga. Minta syurga boleh tak? Boleh. Mintalah syurga. Macam nak minta kekayaan tadi. Boleh minta kaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta Allah, ya Allah, berilah kebaikan aku di dunia, kebaikan aku di akhirat. Minta, boleh minta. Tetapi bukan kerana dunia, kerana akhirat. Maknanya kalau Allah tak bagi dunia kat kita pun, kita tetap beribadah, tetap sembahyang, tetap puasa, tetap zikir. Hati kita ikhlas.
Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ikhlas menerima, ikhlas juga membawa menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ikhlas sebagai tauladan kita, sebagai rasul yang membawa kepada kita Islam, sebagai yang menjelaskan kita tentang Islam, sebagai yang menyampaikan risalah Islam yang sempurna. Jadi dengan Nabi sebagai contoh kepada kita. Ikhlas maknanya kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan kita. Itu ikhlas. Dimana ikhlas kita menjadikan juga tidak ada contoh lain lah, maknanya dalam dunia ni makhluk yang kita tengok contohnya, model ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya ikhlas. Mengikhlaskan hati kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas. Kan? Yang paling terbaik contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada tubuh badan, pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang terbaik. Qudwatul hasanah. Liman kana yarjullah. Bagi siapa-siapa yang nak jumpa Allah. Jadi kita mengambil Rasul sebagai apa? Sebagai contoh, qudwah. Kita kata model yang terbaik, itu tanda kita ikhlas. Kalau kita mengambil contoh siapa? Kita quotation kita. Kata-kata Abraham Lincoln. Kata-kata Mahathir Muhammad. Kata-kata Pak Lah Badawi. Kata-kata Stephen Covey. Kata-kata Anthony Robbins. Kata-kata semua kita rujuk. Tetapi kita tak sebut pun apa Nabi kata. Maksudnya kita belum ikhlas lagi dalam untuk kita menjadikan Nabi sebagai qudwah kita. Kita tengok sunnah Nabi. Apa yang Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam, kita ikut satu. Tak cakap apa, situ yang terbaik. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah. Bagi mereka yang nak jumpa Allah ni. Itu Rasulullah SAW. Sayang kita kat Rasul. Sayang kita kat Rasulullah SAW. Kan kemudian ikhlas juga kita menerima Al-Quran. Ikhlas, kita memperbaiki ikhlas apabila kita menerima Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Maknanya Quran ni bukan main-main lah. Bukan kita kata sebagai suatu yang apa namanya, kita kata baca-baca macam gitu je lah, dapat pahala, nak halau jin dan sebagainya. Sebab pasal jin ni, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah kita akan buat satu sesi Zoom untuk melihat untuk meninjau permasalahan sihir, saka, sihir, dan juga hujung minggu ni insya-Allah. Mungkin kemungkinan kita akan buat iklan Zoom, tapi Zoom bukan FB. Zoom. Sebab ni tertutup kemudian mungkin juga kita akan buat satu lagi Zoom yang ini berkenaan dengan realiti semasa. Baik. Jadi kita lihat sini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi tanda ikhlas kita, tanda kita nak mentajdidkan ikhlas, kita mengambil Al-Quran sebagai sumber rujukan kita, bacaan kita. Itu tanda kita ikhlas. Kalau tak, kita belum ikhlas lagi. Belum ikhlas lagi. Sebab Al-Quran ni ialah mukjizat yang Allah bagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi mukjizat juga pada kita. Menjadi satu yang hebat pada kita ni. Al-Quran ni firman Allah. Maka tanda kita nak mentajdidkan ikhlas kita, kita kena juga mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Maka semua hati sahabat, jiwa sahabat pada masa itu, pada peristiwa itu, kembali rendah diri. Bila tengok ada seorang sahabat ni, dia ni pendiam, dia ni sederhana, dia ni tak ada banyak cakap, tak ada banyak minta, tak terkenal pun. Seorang pemuda je, bukan orang tua banyak ilmu ke apa, tak, orang muda biasa je. Tak ada apa-apa kelebihan, tiba-tiba dia ahli syurga. Maka semua sahabat-sahabat tawaduk, kan? Mereka semua diam, reflect, buat muhasabah, dengan berkaca-kaca mata, air mata keluar mengalir. Sahabat-sahabat menangis. Sensitif sahabat ni, sahabat menangis. Sahabat menangis melihat semula hati mereka, niat mereka, melihat semula perkara-perkara yang was-was, yang tidak masih lagi tidak yakin. Ada tak lagi aku tak yakin dengan Allah ni?
Ada tak lagi aku tak yakin dengan Quran? Ada tak lagi aku tak yakin dengan Rasulullah SAW? Ada tak lagi aku tak yakin dengan akhirat? Ada tak lagi perkara-perkara yang sepatutnya ada tapi tak ada? Sahabat-sahabat meneliti, tengok hati masing-masing, menangis mereka, maka air mata mereka mengalir keluar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangis bila mereka melihat diri mereka. Inilah hakikat mereka yang duduk dalam tarbiyah. Mereka yang duduk dalam tarbiyah, maka dia akan diam, dia akan melihat hati dia, maka dia melihat rupa-rupanya dalam hati aku ni ada ragu-ragu. Masih ada ragu-ragu, ada tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan Quran, tak yakin dengan Rasulullah SAW. Dan itulah yang menutup ikhlas. Yang menutup ikhlas bila ada ragu-ragu. Innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman allazina amanu billahi wa rasulih, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ada taraddud, tidak ada teragak-agak, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa ragu-ragu, sikit pun tak ragu-ragu. Jadi ragu-ragu, was-was, taraddud, teragak-agak, betul tak betul, betul tak betul, zan, maka perkara ini akan menyebabkan menjadi hijab menutup ikhlas. Kita tak boleh ikhlas. Kita ragu-ragu pada Quran, ragu-ragu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu kepada Allah sebagai Tuhan, Rabb dan Ilah yang Maha berkuasa, maka dia akan menutup ikhlas. Tak boleh ikhlas. Tak boleh ikhlas. Walaupun kita dah bertahun-tahun masuk Islam, walaupun kita pakar bahagian tajuk ikhlas, tapi kita ada ragu-ragu, hati kita tak yakin pada Allah. Nak tajdid ikhlas, dia mesti proses keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang berlaku pada para sahabat Nabi. Inilah kualiti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang duduk di dalam tarbiyah, manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat diri mereka. Bila Nabi sebut yang itu masuk syurga, maka dia rasa, ya Allah, apa kurang aku, ya Allah. Dia pun tengok, aku ni ada tak ikhlas lagi, aku ada tak yakin lagi, mungkin aku masih lagi kurang lagi, berinteraksi, berdoa, kurang lagi zikir, kurang lagi sujud kepada Engkau, masih lagi macam-macam dosa tak lepas lagi, perkara makruh tak tinggal lagi, perkara harus yang berlebih-lebihan dalam hidup, banyak perkara haram tak dibuat, perkara makruh tak buat, perkara harus yang berlebih-lebihan, perkara sunat yang ditinggal-tinggalkan, perkara wajib yang tidak dihayati sepenuhnya, tak sempurna, maka sahabat-sahabat muhasabah tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, menangis. Sahabat-sahabat menangis. Semua diam. Dengan Abu Bakarnya, dengan Omarnya, semua diam. Diam merenung balik semula. Nabi pun membiarkan sahabat-sahabatnya berdiam, biar berfikir. Nabi pun memberikan kepada sahabat-sahabat kekuatan. Selepas tu Nabi menggambarkan bagaimana sahabat-sahabat ni generasi yang terbaik. Jadi kita nak kena contohi sahabat-sahabat. Jadi ikhlas adalah merupakan salah satu daripada tiang kepada akhlak Islam. Jadi kalau kita tidak ada ikhlas, maka kita tak boleh berakhlak mulia, tak boleh, tak sampai akhlak mulia kita. Contohnya macam iblis. Iblis dia banyak ilmu iblis ni. Hebat dia punya ibadah dia, kita kalah iblis. Tetapi ikhlas dia kepada Allah tak sampai. Kalau ikhlas sungguh-sungguh bersih, tak ada pun terfikir aku daripada api, Adam daripada tanah, tak terfikir tu. Tapi masih ada lagi ikhlas tidak selesai. Kita pun kita juga. Kalau kita masih ada lagi rasa bangga diri, tinggi diri, rasa berbangga-bangga dengan diri kita, rasa nak tengok apa nilai manusia cakap apa nanti. Kalau kita tak ambil suntikan, nanti manusia cakap apa? Kita ni jadi orang minoriti. Kalau kita tak ikut apa masyarakat kata, kita jadi apa? Kalau kita tak ikut apa yang walaupun benda tu maksiat, masyarakat buat maksiat. Besok ni, sekarang ni baru bahagian virus ni tuan-tuan. Besok bahagian one world religion lagi teruk. Ni sekarang ni baru lagi ni, mukadimah ni.
Ni pun bukan kita kata teruk sangat, baru masih lagi besok lagi teruk. Ya, sebab itulah ikhlas amat penting. Ikhlas ni sebagai nyawa kepada amal, roh kepada amal. Maka niat kita perlu kita sentiasa mengikhlaskan hati kita. Jadi sebab itulah ikhlas ini adalah sesuatu yang berada dalam hati kita, yang perlu kita sentiasa tingkatkan. Bagaimana cara kita nak cuba menumbuhkan ikhlas? Kita nak tumbuhkan ikhlas kita. Yang pertama tuan-tuan, cuba tengok balik apa yang kita bincang semalam kemarin, makna ikhlas. Kita dah sebut dah, semalam saya sebut 3 perkara besar dalam ikhlas. 3 poin penting. Cuba tengok balik. Yang pertama kita kena tahu ikhlas ni apa. Khalasah, bersih. Apa maksud bersih? Murni. Apa yang bersih? Apa yang murni? Yang pertama kita kena tahu bahawa ikhlas ini apa dia ikhlas. Makna dia. Yang kedua, setelah kita faham ikhlas ni apa, kita tahu bahawa amal kita tidak akan bertambah. Amal kita tidak akan barakah. Malahan amal kita mungkin tidak diterima dengan ketiadaan ikhlas. Maka ikhlas ni amat urgent dan important. Urgent and important. Urgent dan penting. Jadi kalau kita tengok dalam amal tu, kan dalam kotak tu, ada yang urgent, ada yang penting, ada yang urgent dan penting, ada yang not important, kan, dengan not important and not urgent. Ada 4 kotak tu kan, kalau kita belajar motivasi pengurusan kan. Jadi ikhlas ni apa? Urgent and important. Maknanya sangat penting dan sangat segera, perlu segera. Tak boleh tangguh, jangan tangguh. Ikhlas ni proses jangan tangguh. Kenapa kita tak boleh tangguh? Sebab kita tak tahu sampai bila kita hidup di atas muka bumi ini. Sebab itulah tuan-tuan, kita cek. Daripada pagi tadi kita bangun tidur je apa kita buat? Kalau bangun tidur kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Contohlah contoh. Bangun aja kita dah minta ke Allah. Maknanya bila kita bangun dah minta ke Allah, masa tidur tu hati kita terikat dengan Allah. Tapi kalau kita bangun susah nak baca doa. Bangun susah nak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun kita baca istighfar. Kalau kita bangun kita boleh baca hak tu, maknanya masa tidur tu hati kita ingat Allah. Jadi bangun terus ingat Allah. Tapi kalau bangun tak boleh nak ingat Allah. Bangun pergi kencing, terus pergi kencing masuk air. Bangun tu dah lama sikit baru teringat, aku tak baca doa lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru baca doa bangun tidur. Atau baru baca alhamdulillah. Dah lama kan baca mamun, tak boleh nak fikir apa, baru teringat alhamdulillah. Maknanya hati kita putus. Itu salah satu tanda lah. Jadi kalau kita bangun tu, kita terus bangun tu alhamdulillah. Kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita baca Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ikutlah baca doa istighfar kan. Bila kita bangun baca tu, apa kata Nabi SAW? Siapa yang baca tadi tu, zikir tu tadi tu kan, bangun tidur dia sembahyang, Allah terima sembahyang dia. Dia doa, Allah terima doa dia. Ini malam hari. Jadi kenapa Allah terima doa dia? Sebab hakikatnya sebelum tengah tidur pun dia ingat Allah. Sampai terbangun terus sebut nama Allah.
Jadi yang pertama sekali kita kena faham bahawa ikhlas ini akan menghidupkan amalan kita. Jadi macam kenapa kita tak boleh bangun malam? Susah bangun malam. Banyak ikhlas kita kurang. Kan? Kenapa tak boleh baca Quran rasa seronok dengan Quran? Kerana kita masih kurang ikhlas. Jadi kita kena pertingkat. Ni roh. Ni nyawa. Nyawa kepada amal. Kenapa amal tu tidak rasa seronok? Sebab kita masih kurang ikhlas pada Allah. Ini nombor satu. Urgent and important. Yang kedua, perkara yang kita kena, macam mana perkara yang kita boleh lakukan untuk nak menumbuhkan ikhlas ini ialah tidak lain dan tidak bukan, kita kena latih diri kita kenal Allah. Kenal Allah, ma'rifatullah. Sebab tu saya dah sebut awal-awal tu, kita kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Macam-macam cara kita dah bincang dah. Dengan zikirnya, dengan fikirnya, dengan kita melihat af'al Allah, kita melihat sifat Allah, kita mengenal Allah. Jadi apabila kita mengenal Allah tu, maka bila lagi kuat kita mengenal Allah, lagi mudah nak ikhlas. Lagi jauh kita daripada Allah, lagi susah nak ikhlas. Ni dia punya kunci dia, mengenal Allah. Kemudian yang ketiga ialah kita memperbanyakkan interaksi dengan Quran. Yang ketiga, Quran. Quran ni sebenarnya ubat rawatan yang paling hebat sekali. Kita interaksi dengan Quran. Maknanya banyakkan baca Quran, banyakkan tadabbur Quran. Banyakkan baca Quran, banyakkan tadabbur Quran. Kita bertadabbur, berfikir. Quran ni kena baca, jangan main-main. Tuan-tuan, kalau nak selamat, dekati Quran. Nak selamat akhir zaman, kena dekat Quran. Kalau tak boleh hafal pun, kita baca. Tak boleh baca pun, kita tadabbur. Terbaik, baca, tadabbur, hafal. Kemudian amalkan. Kemudian sampaikan. Dokong dia, perjuangkan. Itu komplit lah. Jadi maknanya, kita tengok Quran. Yang keempat, kita memperbanyakkan amalan rahsia. Saya sebut semalam, contohnya amalan-amalan yang orang lain tak tahu. Yang kita buat orang lain tak tahu, Allah yang tahu. Apa dia? Kita ada infak pada perjalanan Allah, kan? Orang lain tak tahu. Kita masukkan duit dalam akaun, katakanlah akaun orang-orang yang berjuang, ataupun akaun orang miskin, fakir, keluarga kita sendiri, kita tolong masuk. Tiap-tiap bulan masukkan RM50 ke sebulan sekali, kan, RM20 ke, ikutlah. Orang lain tak tahu, semua orang tak tahu. Yang tukang terima duit tu pun tak tahu siapa yang bagi. Kita bukan masuk ikut melalui transfer online tu, orang tahu. Kita masuk ikut deposit CDM tu, kan, masuk situ. Orang tak tahu siapa yang masukkan. Siapa-siapa boleh masuk, tapi duit ada je. Tiap sebulan sekali ada 100 kan. Jadi ini amalan yang hanya Allah tahu. Tapi kita sedekah. Jadi kita memperbanyakkan amalan rahsia. Jadi bila kita banyak amalan rahsia ni, maka pada masa itulah kita terbiasa dengan beramal tanpa kita perlukan kepada penilaian manusia, tanpa kita hajat kepada pandangan orang. Maka ketika itu kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi buat amalan yang rahsia. Amalan rahsia yang selalu manusia buat pada hari ini, amalan yang dosa dia tutup, dirahsiakan. Sampai orang kejar ambil gambar semua nak bagi nampak, kan. Sampai fitnah-fitnah semua ambil gambar. Ini yang sebut sini amalan yang saleh, kita rahsiakan. Kalau amalan yang tidak boleh rahsia, tak apalah, buatlah. Contoh sembahyang Jumaat berjemaah, kan. Sembahyang jemaah setiap 5 waktu sehari semalam. Mana boleh rahsia? Itu orang pun nampak kita solat, kan. Berpuasa kadang-kadang orang tahu juga, kan. Kalau kita rahsia pun orang tahu. Tak apa. Cari amalan yang memang orang tak boleh tahu. Ada tak? Carilah. Contohnya Sayyidina Abu Bakar dulu, dia tolong orang tua-tua, kan. Nabi SAW, dia bagi orang makan tanpa orang tahu. Orang tak tahu pun Nabi bagi. Contohnya lah. Kemudian begitu juga dengan Sayyidina Umar, pergi keluar tengok, kan, rakyat dia. Tengok, orang tak tahu pun Tok Umar, kan. Dia tengok, bukan tujuan nak cari salah, tujuan nak bantu rakyat. Bukan tujuan nak mengendap salah orang. Macam sekarang, kan, pemimpin kita, kan, turun ke bawah, kan, tidak semua. Tengok tujuan nak cari salah orang. Kalau polis duduk belakang pokok nak ambil speed trap, kan, nak cari salah orang. Apa salahnya? Tunjuk dia ke depan,
supaya orang laju tu jadi takut. Jadi kan bawa ni ada juga yang dia bagi patung ke apa tu kan, gambar kan. Tapi maknanya kan Sayyidina Umar dia turun ke bawah tengok ke rakyat supaya bantu rakyat, bukan nak cari salah rakyat kan. Baik, itu contoh Jadi maknanya amalan yang rahsia. Amalan yang rahsia. Yang kelima, kita hindarkan daripada pujian. Kita jangan banyak sangat puji orang. Puji Allah. Ajak manusia puji pada Allah. Dan kita juga berhati-hati bila menerima pujian. Bila kita terima pujian, bila kita seronok dengan pujian tu, maka kita dah tertipu. Jadi kalau orang puji kita, kita cakap apa? Kan? Kita cakap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sahaja, Rabbul alamin. Dan kemudian dalam hati kita doa, ya Allah, sesungguhnya mereka nampak kebaikan pada aku yang sedikit, tetapi mereka tak nampak keburukan aku yang banyak, keaiban aku yang banyak, kehinaan aku yang banyak, dosa aku yang banyak. Ampunikanlah dosa aku. Jadi bila orang puji kita, hati kita takut. Takut apa? Jadi munafik. Kita banyak dosa, banyak salah. Kemudian orang puji kita, kita berbangga dengan pujian tu. Kan? Sedangkan kita banyak salah. Jadi apa dia punya kesan dia, natijah dia, nanti Allah tarik nikmat. Tu kita takut, ya Allah, janganlah kau tarik nikmat yang ada pada aku. Sebab apa? Banyak salah aku yang orang tak tahu, tapi ada sedikit baik aku yang orang tahu. Dengan izin kau tu pun, ya Allah. Kita rendah diri ke Allah, kita takut Allah tarik nikmat kita. Ya Allah, kita pun bersyukur kat dia. Aku syukur kat engkau, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bila orang puji kita, kita jangan ambil pujian tu, kita patah balik ke Allah, bagi ke Allah. Tu orang beriman. Jadi orang puji kita, hati kita lah kurang-kurang. Nanti kan kalau kita cakapkan dia, semua daripada Allah semua, nanti orang yang puji tu, kau ni menunjuk kat aku lah, kan, menyampah aku, yang menyampah pula kan. Jadi hati kita yang penting. Hati kita patah balik pada Allah. Orang puji kita, pandainya engkau, bagusnya engkau, buat gini-gini. Dalam hati kita, ya Allah, itu semua engkau, ya Allah, bukan aku tak layak, ya Allah. Kita pun istighfar, dalam hati kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan sampai Allah murka kita ambil sesuatu yang tak layak. Jadi apabila kita menghindari daripada saling puji-memuji, kita puji seseorang, kita kaitkan dengan Allah. Kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, bila kita berdoa, sentiasa minta pada Allah, supaya kita jangan diberikan ataupun dibebaskan daripada syirik. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau, ya Allah, daripada perbuatan-perbuatan syirik yang aku tahu ataupun yang aku tak tahu. Kita minta ke Allah supaya Allah melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang kita buat, yang kita tahu syirik, ataupun yang kita buat yang kita tak tahu tu syirik. Doa ni kita bacakan, banyakkan baca. Kita banyakkan baca. Saya suka baca doa ni. Kalau masa saya belajar pun saya suka baca doa ni. Sebab saya rasa banyak sangat kelemahan saya. Banyak sangat kelemahan kita. Kita ni banyak kelemahan. Mensyirikkan Allah ni, ya Allah, macam-macam. Nak bersihkan diri kita kan. Banyak. So kita banyakkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ni doa dalam maksurat. Dalam maksurat ada. Baca. Amalkan. Jadikan sebagai satu amalan. Ya Allah, kalau kita buat satu amalan kan, kita buat satu ibadah, kemudian kita ada rasa perasaan ujub ke, perasaan riak ke, perasaan sombong takbur ke, baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Baca sepenuh hati kita. Jadi Allah akan bersihkan syirik. Allah akan bersihkan syirik. Bacalah. Jadi maknanya akhir ni, yang keenam ni ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita doa, Allah bagi. Jangan kita sombong, tak nak doa kat dia kan. Kita bagi. Jadi contoh perempuan, insya-Allah itu sikit sebanyak untuk perbincangan pada petang ini. Mudah-mudahan ada sedikit kebaikan, kita jadikan sebagai satu panduan lah. Kalau kelemahan,
kekurangan, saya minta maaf, minta ampun pada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan yang adanya perkara itu tidak sampai dan sebagainya. Itu kelemahan saya lah. InsyaAllah, biiznillah. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada masa yang pada besok hari lah, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dengar lah kalau ada pengumuman tentang Zoom. Tapi Zoom ni tertutup. Zoom tertutup, maknanya hanya untuk orang yang berkenaan saja, maknanya yang mendaftar dalam sisi lah. Cuba daftar dalam sisi, insyaAllah kita akan bincang satu kemungkinan besar hari Sabtu malam, kemungkinan besar lah. InsyaAllah kita cuba sebab dah banyak sangat persoalan-persoalan tentang saka, sihir dan sebagainya. Jadi saya ingat kita akan buat kita akan bincang hadis-hadis tentang syaitan dan jin di akhir zaman, macam mana peranan dia dalam kitab tu. Kemudian lepas tu kita akan tengok macam mana kita nak cuba selamatkan diri kita dengan doa, dengan amalan-amalan yang Rasulullah ajar, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, bantulah kami dalam dakwah, tarbiyah dan jihad. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada kelalaian, daripada dosa dan mungkar, daripada segala perkara yang Kau murkai. Ya Allah, ampunkan kelemahan-kelemahan kami, kedua ibu bapa kami, semua ahli keluarga kami, anak-anak kami dan sekalian saudara-saudara kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk istiqamah dengan amal saleh. Tingkatkanlah ikhlas kami, tingkatkanlah iman kami, takwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah panjang-panjangkan semua yang ada, insya-Allah mudah-mudahan orang lain pun dapat sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.